Hai, Assalamualaikum. Sekejap nak tulis tajuk. Saya biarkan. Saya nak pin kom. Assalamualaikum. Alamak, dah start live tak boleh nak letak tajuk. So, tak apalah. Hai, Assalamualaikum. Aizat, Echat. Terima kasih join live hari ni. Okay, jadi hari ni dah masuk hari ketiga untuk live borak buku. Jadi kita dah masuk ke buku kedua daripada set Kembara Menuju Allah, tulisan Ustazah Asma Harun dan Dwi Suwinyo. Di mana lagi satu buku dia? Okey. Yang ni kita dah masuk ke buku yang kedua. Buku yang ni. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Jadi untuk 2 hari lepas kita dah borak tentang buku yang pertama yang colour pink tu, dan kalau terlepas boleh tengok di IGTV Buku PTS. Okey. Hai Mimi. Suara jelas tak Mimi? Okey, untuk buku yang kedua ni, tajuknya Ya Allah Jangan Biarkan Aku Sendiri. Konsep dia lebih kepada macam pergantungan kita kepada Allah macam tu. Hai Muiz, thank you join. Boleh dengar jelaskan suara? Jelas. Okay, thank you Mimi. Good. Okay, so kita mulakan. Sama juga konsep dia bertemakan motivasi, quotes, hadis, petikan Al-Quran, dan buku ni kalau yang belum tahu sangatlah berwarna-warni. Nampak tu? Dan sesuai lah untuk pemula ataupun yang baru nak berjinak-jinak baca buku, memang sesuai. Dan kalau masih belum ada bacaan untuk Ramadan, memang saya sangat-sangat recommend buku ni. Okay, terima kasih yang baru join. Hari ni baru dapat tonton. Okay, terima kasih Muiz. Okay. Dan sebelum tu, disclaimer macam biasa, saya adalah pembaca dan pengulas buku, bukanlah ustazah ke apa. Jadi, saya sekadar berkongsi apa yang menarik daripada buku ni. Cantiknya buku ni. Betul Mimi? Tak apa, nanti kau nak pinjam boleh bagi tahu Mi. Okay, so kita nak share antara input yang menarik daripada buku ni. So, macam biasa dalam buku ni, untuk front page dia akan ada map kembara kita dalam mencari redha Allah. Memang setiap 4 buku ni pun akan ada benda ni. Kenalah dengan tajuk dia pun kan. Kembara menuju Allah. So saya nak recap balik. 5 alam yang kita akan tempuh sepanjang kembara ni. Yang pertama, alam roh. Kedua, alam rahim. Ketiga, alam dunia. Keempat, alam barzah. Dan kelima, alam akhirat. Okay, just recap balik yang sebelum ni. Hai Syadat. Uwais, buku sejarah Nabi. Yang ni bukan buku sejarah, yang ni buku motivasi untuk pembangunan diri, pembangunan jiwa macam tu. Okay. So, hari ni kita mulakan dengan permulaan buku ni lah. Penulis ada sentuh mengenai konsep ibadah. Jadi, matlamat kita yang utama, kembara kita di dunia ni nak sampai ke alam barzah dan ke alam akhirat nanti adalah untuk beribadah. Itu sahaja tujuannya. Dan ibadah ni kita lakukan untuk kata yang kita perlunya Allah dalam hidup kita macam tu. Dan ibadah ni juga kita ada 2 tau, ibadah khusus dan umum. Jadi tak perlulah kita rasa macam ibadah ni hanya upacara yang macam ritual, sembahyang, puasa macam tu je. Sedangkan ibadah ni menyeluruh. Segala yang kita lakukan seharian kita ni adalah ibadah. Cantiknya kulit buku. Betul, cantik sangat kulit buku dia. Dan kalau kita gabung 4 buku tu akan bentuk macam kelopak ni. Cantik. Macam mana nak tunjukkan. Kat mana? Ni 2. Nanti akan ada 2 buku lagi kat atas jadi bentuk kelopak. So memang menarik lah idea buku ni. Okay, kembali kepada yang kita bincang tadi. Konsep ibadah tu sendiri.
Macam kita tahu Islam is the way of life, maksudnya tak ada perbezaan, maksudnya tak ada beza agama dan cara hidup. Semuanya macam integrated. Faham tak? Maksudnya apa sahaja yang kita lakukan tu sendiri adalah ibadah. Contohnya kan waktu dalam bulan Ramadan ni, macam kita rasa, contohlah sebagai student kan, rasa macam alamak banyaknya assignment lah, kelas lah, tak sempat nak buat ibadah macam tu. So sebenarnya kita jangan restrict minda kita cakap yang ibadah ni hanya yang khusus sahaja, macam solat, puasa apa semua tu. Semua yang lain selagi baik dan tak melanggar syariat tu adalah ibadah juga. Contohnya kita buat kerja dengan sungguh-sungguh, kita fokus dalam kelas sungguh-sungguh tu pun juga dikira sebagai ibadah. Macam tu. Okay? Fatin, hai. Terima kasih John. Kita sedang bincangkan buku Ya Allah Jangan Biarkan Aku Sendiri. So harap jelas dengan konsep ibadah ni. Tiada perbezaan antara Islam dan cara hidup. Okay? Semua tu integrated. Kita buat sahaja apa yang jalani je kehidupan seharian kita, dan dengan penuh ketaatan, itu pun dikira ibadah. Okay, seterusnya kita nak sentuh sikit pasal sekejap Okay, tentang ihsan, iaitu kita buat ibadah ni, kita anggap yang macam kita ni diperhatikan. Sekejap Okay, ni dia. Beribadahlah seolah-olah kita melihat Allah. Dan dalam hadis Jibril dikatakan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu. Jadi kita tak naklah apa yang kita buat ni macam sekadar rutin sahaja. Jadi buatlah dengan rasa, dengan mindful. Kita rasa seolah-olah Allah memperhatikan kita. Dan dengan cara tu kita akan rasa lebih mindful dan lebih, macam mana nak cakap, menjiwai. Macam tu. Okay. Dan dalam solat kita pun kita ada cakap kan, waktu dalam solat kita ada baca yang apa ni, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benda tu pun sesungguhnya solat, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah, Tuhan pemilik alam. Jadi nak cakap sini yang keseluruhan hidup kita adalah milik Allah. Macam tu. Okay. Dan nak tekankan yang untuk buku ni banyak tekankan konsep pergantungan. Nak cakap yang kita ni perlu bergantung kepada Allah untuk semua benda. Sebab tu dalam setiap bab ni ada 14. Setiap bab ni cakap tentang betapa kita sangat perlukan pergantungan kepada Allah. Contohnya kan, bab dia cerita, ya Allah, sungguh aku lemah, sungguh aku tak berdaya, aku mudah bersedih. Ya Allah, aku berasa sendirian. Maksudnya semua ni adalah perasaan yang betapa lemahnya kita, tak berdayanya kita, yang kita sangat-sangat perlukan pergantungan daripada Allah. Macam tu. Okay, so kita masuk ke dalam isi buku ni. Untuk bab ketiga, ya Allah, aku mudah bersedih. Okay, so kita tengok apa yang penulis cerita tentang bab ni. Okay, perasaan sedih tu memang setiap manusia adalah, memang fitrah kita untuk rasa sedih. Tapi bila kita sedih memang kita kena macam acknowledge lah perasaan tu kan. Janganlah macam kena positif. Itu dah jadi toxic kan, toxic positivity. So kita acknowledge lah perasaan sedih tu kalau apa-apa yang terjadi kan. Sebab memang itu fitrah dan kita kena jujur dengan diri sendiri. Tapi jangan sampai kesedihan tu berlarutan. Dan jangan sampai berlarutan maksudnya kita kena bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Tak perlulah bawa kesedihan tu berpanjang-panjang sampai murung, sampai depres ke apa. So jangan macam tu. Itu dah masuk bab lain lah, depresi kan, untuk membezakan sedih dengan
kemurungan. Untuk orang biasa macam kita bersedih, kita melalui fasa sedih, and then kita terima, accept it, and then kita boleh menjalani hidup seperti biasa. Tapi untuk orang yang mengalami depresi, kemurungan, apabila dia bersedih dan berlarutan kesedihan dia tu dan dia tak boleh keluar daripada perasaan tu. Tu tak apa, nanti kita bincang lain sebab dalam ni pun ada juga sentuh bab macam kesedihan, depresi macam tu. Okay. So dalam ni juga penulis ada sentuh mengenai tips move on. Ni macam menarik jugalah sebab biasalah macam kalau benda-benda berkaitan ni memang sedih lah kan. Kalau macam putus relationship ke, tak kira lah antara sesiapa pun kan. Benda tu memang sangat-sangat menyedihkan. Dan kat sini penulis kongsikan macam mana kita nak move on daripada perasaan sedih tu. Okay? Okay, terima kasih yang baru join. Dan jangan lupa kalau ada soalan ke nak share anything, just komen je, nanti saya free, saya baca. Okay? So, tips move on. Okay, sesuai lah dengan tajuk ni kan, Ya Allah aku mudah bersedih. So, penulis gariskan apa tips untuk kita move on. Okay, yang ni khusus lah untuk macam relationship macam tu. Yang pertama, berhenti membanding-banding nasib percintaan kita dengan kisah pengalaman cinta orang lain. Bandingkan diri yang dulu dengan yang sekarang. Okay, jika perpisahan ini menjadikan kita insan yang lebih baik dari sebelumnya, maka yakinlah perpisahan ini adalah baik. Okay, jadi kepada yang macam putus cinta ke macam tu, jangan nak bandingkan kisah kita dengan kisah orang lain. Okay, dan lebih baik kita banding diri kita yang dulu dengan yang sekarang. Apa yang dulu kita macam mana, yang sekarang kita macam mana, kita tengok ada tak perbezaan, apa yang kita boleh bandingkan, apa yang kita boleh improve. Itulah. Dan jika perpisahan ini menjadikan kita insan yang lebih baik, maka yakinlah perpisahan ini adalah lebih baik. So kita tengok selepas perpisahan tu, kalau kita jadi lebih baik, so syukurlah, alhamdulillah, maka perpisahan tu sendiri adalah baik untuk kita. Najmi Akil, buku ni, Ya Allah jangan biarkan aku sendiri. Buku ni adalah buku kedua daripada siri Kembara Menuju Allah. Okay, tulisan Ustazah Asma Harun dan Dwi Suwi Kinyo. Okay, boleh check buku ni di IG Buku PTS. Okay, so sekarang ni kita tengah bincang tips move on yang disenaraikan di sini. So yang kedua, dapatkan tempat meluah rasa. Jika anda selesa berkongsi cerita dengan ibu, kongsikan dengan ibu anda. Jika bersuka berkongsi dengan kawan, ceritakan kepada kawan anda. Pastikan mereka yang mendengar masalah kita adalah mereka yang amanah dan mampu menyimpan rahsia. Jadi bila kita bersedih ni, tapi depends juga lah pada orang. Biasanya bila kita meluahkan, kita akan rasa lebih lega sikit kan, macam keluar bebanan tu. So, ceritalah kepada orang yang anda percaya. Contohnya ibu bapa sendiri ataupun kawan-kawan yang boleh dipercayai, yang kita tahu boleh jaga amanah ataupun rahsia kita. Jadi, mungkin setiap orang berbeza, tapi saya amat sarankanlah untuk anda meluahkan perasaan kepada orang yang dipercayai. Jangan luah kat social media macam tu. Itu macam membuatkan lebih anxiety macam tu. So, carilah sahabat baik ke untuk luahkan masalah. Okay? Nyatakan persoalan yang ada dalam benak jiwa. Biasanya ketika seorang itu down, dia tidak dapat menapis masalah untuk memikirkan secara rasional. Okay, jadi bila kita ada masalah, cuba untuk luahkan dan kongsi dengan kawan-kawan sebab time tu kita sangatlah mental breakdown, tak dapat fikir dengan rasional. So, kita mungkin buat benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi, amatlah perlu untuk kita luahkan kepada orang yang kita percaya untuk macam mana untuk kontrol kita daripada macam nak buat benda-benda yang gila kan. Biasalah tengah sedih, tengah marah-marah ni kan. So, dapatkan tempat untuk meluah perasaan. Hai Kak Nazifah, Huda, Wan Nadira, Faiz, terima kasih join live hari ni. Kita tengah bincangkan buku ni Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Dan dia tengah kupas
satu topik berkaitan move on. Okay, tips move on. Okay, dan yang ketiga, berhenti memikirkan apa yang perlu dijawab dengan pertanyaan orang. Berhenti berfikir perkara yang mustahil untuk kita kawal. Kawal diri sendiri. Fokus kepada diri sendiri untuk kembali positif dahulu. Okey, maksudnya bila kita ada masalah ni, biasalah akan ada macam kepoci, macam-macam kepoh yang akan bercakap-cakap pasal kita kan. Tapi kita kena kuatkan semangat dan tak payahlah nak fikir apa orang cakap. Okey, benda tu kita tak boleh kontrol pun. Kita tak boleh kawal apa orang nak cakap. Jadi tak perlulah fikir benda tu. Kita tak boleh lari pun. Mulut orang memang dia nak cakap, dia cakap je. Okay, jadi jangan bebankan diri kita. Duk fikirlah apalah orang nak fikir pasal aku. Semua-semua tu tak payah. Biar je. Okay. Dan lebih penting adalah untuk kita kawal diri sendiri dahulu. Kawal diri kita supaya tak buat perkara yang gila. Itulah nak cakap macam mana bila orang sedih, marah kan, buat benda-benda yang tak patut. So kita kontrol diri kita dulu. Okay. And then fokus kepada diri sendiri untuk kembali positif dahulu. Okay. Fokus untuk pembangunan diri balik. Macam tu. And then dalam ni juga tips keempat adalah amalkan membaca ma fi qalbi ghairullah. Dan yang kelima, bismillahirrahmanirrahim, Allah, bertawakal kepada Allah. Itulah antara tips move on yang ditulis dalam ni. Okay. Dan move on ni bukan sekadar percintaan sahaja, banyak lagi perkara lain nak move on. Contohnya macam COVID dulu kan, awal-awal dulu kan, kita dah rancang macam-macam dah, tapi last minute batal. So kena move on lah, terima lah kan. Jangan rasa macam memberontak ke, kena buat juga ke. So applicable lah untuk perkara-perkara lain juga. Okay. Dan nak diingatkan, kalau anda ada soalan ke, nak share ke apa-apa, boleh je tulis di ruangan komen. Okay, nanti saya akan bacakan. Okay, itu dalam bab Ya Allah aku mudah bersedih. Okay, so Nadia nak kongsikan antara bab lain, iaitu Ya Allah sungguh aku tak berdaya. Okay, sekejap Okay. Untuk bab ni, Ya Allah aku sungguh tak berdaya, kita nak cakap kat sini yang kita ni tak mampu nak kawal apa yang terjadi. Semua tu dalam kuasa Allah kan. Dan macam contohnya kita tak mampu nak kawal hati kita, emosi kita daripada rasa sakit hati ke, terasa hati dengan orang lain ke kan. Semua tu macam di luar kawalan kita. Jadi bila kita tak mampu nak kawal emosi, kawal hati apa semua ni, walaupun kita dah rancang, kadang-kadang ada benda yang tak jadi. Jadi macam mana kita nak, apa yang kita nak buat. Okay, so dalam ni dah ada. Okay, Amru bin As melaporkan beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Yang bermaksud, Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu. Maksudnya amalkan doa ni lah untuk menahan hati kita ni. Kadang-kadang kita ni rasa sakit hati, rasa nak marah orang. So banyakkan nak berdoa lah untuk kawal hati kita. Okay, terima kasih yang baru join. Harapnya suara saya clear sebab hujan lebat kat sini. Okay. Jadi dalam bab ni nak timbulkan rasa yang kesedaran yang hanya Allah yang berkuasa untuk semua benda yang kita nak lakukan. Okay, contohlah macam kita plan nak buat something. Semua-semua okay lah, benda tu berjalan je seperti biasa. Tapi kita lupa sebenarnya Allah yang menggerakkan dan yang menjadikan benda tu untuk berjalan seperti biasa. Macam tu. So kita janganlah sombong dan rasa macam aku yang buat semua ni. Tak, kita lupa sebenarnya ada kuasa, iaitu Allah yang memastikan benda tu berjalan lancar. Okay, maksudnya jangan sombong kat sini tu. Kalau plan apa-apa tu,
jangan lupa untuk macam di sudut hati, di sudut fikiran tu kena fikir yang kalau Allah tak bagi, benda ni tak akan berjalan juga walaupun sebaik mana yang kita rancang. Macam tu, okay? Clear Kak Nazifah? Okay, thank you. Okay, dalam sesuatu benda yang kita buat, letak pergantungan kepada Allah. Sebab kalau kita tak letak pergantungan tu, kita akan rasa kecewa. Contohnya kita join event ke, buat event something, and then benda tu turn out tak jadi, kita akan rasa kecewa sangat-sangat-sangat. Sebab kita rasa kita dah buat sehabis baik, tapi kita lupa yang sebenarnya kita sepatutnya bergantung kepada Allah. Jadi bila kita adanya sifat kebergantungan tu, kita akan rasa walaupun benda tu ada tak jadi ke, kesilapan ke, kita tetap akan rasa macam reda, dan rasa macam okay, tak apa, aku hanya merancang dan Allah yang mengaturkan segala-galanya. Okay. Asri, terima kasih join. Pelita ilmu Kak Syaza. Okay. Okay. Dan dari segi yang lain, kita juga kena percaya yang Allah yang berkuasa untuk menggerakkan hati orang lain ataupun memberi hidayah. Contohlah macam selalu kan kalau yang dekat Facebook ke, TikTok ke, Twitter ke, asyik nak tegur orang lain kan. Kita menegur orang lain, tapi yang memberi hidayah tu Allah yang bagi. Maksudnya kalau Allah tak nak gerakkan hati dia pun tak jadi juga, dan kita ni hanya mampu bagi nasihat sahaja untuk dia berubah, macam itulah. Allah sahaja yang mampu melembutkan hati yang keras, mendinginkan hati yang panas. Nampak tak? Kita ni manusia yang lemah, hanya Allah yang berkuasa untuk ialah mendinginkan hati kita, contohnya macam tu. Okay, so yang itulah antara poinnya. Macam saya cakap tadi, jangan sombong dan letak kepergantungan kepada Allah dalam setiap benda yang kita lakukan, supaya kita tak kecewa dan kita sedar yang apa yang kita lakukan semua ni adalah dalam kuasa Allah juga. Okay, macam tu. Okay, seterusnya saya nak masuk bab 4. Okay, antara yang menarik iaitu Ya Allah, aku kehilangan arah. Okay, itu tajuknya. Dan kepada yang baru masuk, kita masih membincangkan Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Buku ni lebih kepada nak nyatakan pergantungan kita yang lemah kepada Allah. Okay, so kita bincangkan sekejap. Page 42. Okay, tajuknya adalah ni, Ya Allah, aku kehilangan arah. Okay, sometimes kita akan rasa macam kosong kan, macam apa benda ni, macam mindless, rasa macam apa benda ni jadi, tak tahu apa yang kita buat dengan hidup kita, macam tu kan. Rasa kosong, rasa macam bercelaru dan hilang arah lah. So, kat sini Allah sendiri ada jawab. Okay, petikan ayat Al-Quran ni, surah Ar-Ra'du ayat 28. Okay, terjemahannya iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Jadi nak cakap sini yang memang dalam Al-Quran sendiri dah bagi tahu, ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteram hati manusia. Maksudnya dengan berzikir dan mengingati Allah tu yang menenangkan fikiran kita. Okay, kadang-kadang kita pergi macam nak dengar lagu ke, nak tengok movie ke, memanglah benda tu macam form of escapism, tapi kita still rasa macam tak tenang, rasa macam ada something yang kurang. Sebab itulah Allah bagi peringatan kat sini, hanya dengan zikir, mengingati Allah dapat menenangkan, mententeramkan hati manusia. Okey, saya ada satu cerita perkongsian menarik yang saya baca dari buku lain. Kenapa setiap kali kita macam pandang langit, pergi naik ke gunung-gunung ke, macam duduk di kawasan-kawasan yang ada pantai, pokok-pokok tu, kita akan rasa tenang, betul tak? Rasa macam tenang, zelapang zedada bila duduk kat tempat-tempat macam tu kan? So kenapa tak duduk macam dalam mall ke? Tak adalah rasa tenang macam tu kan? So kat sini nak cakap yang semua makhluk Allah ni berzikir kepada Allah. Jadi makhluk ni berzikir. Jadi bila kita duduk dekat dengan makhluk yang berzikir ni, akan membuatkan kita rasa tenang. Okey, faham tak? Jadi itulah
sebabnya kenapa kita rasa tenang je bila duduk dekat pantai, dekat gunung ke, tengok-tengok pemandangan, tengok langit. Sebab makhluk Allah ni berzikir. Jadi bila kita duduk antara antara makhluk yang berzikir tu, kita pun tenang. Samalah juga dengan ke majlis ilmu ke, majlis zikir ke. Benda tu menenangkan. Dia akan rasa sendirilah. Okay? So, ni apa yang Allah cakap sendiri dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. Okay? Okay. Sekejap apa lagi? Dan sekejap. Okay. Tentang hati kita jugalah, macam mana kita nak sentiasa macam zikrullah, ingat kepada Allah selalu untuk menenangkan hati dan fikiran kita kan. So kita pun tanyalah macam mana hati kita ni nak tetap hidup, macam mana supaya kita ni hidup diredai, macam mana nak selamat dalam perjalanan bertemu dengan Allah nanti. So ada jawapannya kat sini. Jawapan ni pun adalah petikan Al-Quran juga. Maksudnya Allah dah janji sendiri, yang daripada surah An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, bagi menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. So dalam ni memang sangat clear Allah cakap kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, bagi menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk. Maksudnya betapa pentingnya untuk kita balik kepada Al-Quran. Saya faham lah, kita sebagai orang biasa ni mungkinlah tak adalah yang macam hafal Quran ke apa ke kan. Tapi kita bolehlah usaha untuk baca. Walaupun struggle, saya faham ada juga yang struggle nak baca Al-Quran setiap hari sebab kesibukan semua tu. Tapi kita cubalah slow, mungkin 1 ke 2 page ke sehari, lepas subuh sekali ke, lepas maghrib sekali ke. Tapi cuba untuk tak tinggal baca Quran. Okay. Dan ini berkaitan dengan habit jugalah. Bila kita selalu tinggalkan, kita akan rasa macam susah nak start balik, rasa macam yelah, macam nak mula tu susah. Jadi kita akan rasa macam benda tu tak perlu. Okay, so jangan sampai kita di tahap tu. Tapi kalau berada di situ, cubalah untuk kembali balik, buat balik. Sebab biasa kalau kita tinggal something, nak mula balik sangat susah. So, cuba amalkan balik untuk baca Al-Quran. Jangan tinggal. Kalau boleh sehari dapat sekali pun okey. Lebih banyak, lebih baik. Dan dalam bulan Ramadan ni pun sangat-sangatlah baik untuk kita banyakkan baca Al-Quran. Kan? Okay? Okay. So, rasanya itu sahaja untuk hari ni. 30 minit sahaja perkongsian daripada buku ni. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Tapi kita akan kongsi lagi yang menarik daripada buku ni esok jam 12 hingga 12.30 tengah hari juga. So, terima kasih yang mana yang join. So, tadi kita dah bincang tentang konsep ibadah. Kita bincang tentang tips move on. Okay? Kita juga bincang tentang pergantungan kita kepada Allah. Jangan sombong. Jangan sombong dalam buat something. Jangan rasa kita sahaja yang kita mampu buat semuanya. And then last kali kita bincang tentang zikrullah. Okay, untuk mendapatkan ketenangan hati adalah dengan menyebut nama Allah. Okay, dan salah satunya berzikir dan juga baca Al-Quran. So saya doakan yang mana yang struggle, kita cubalah untuk baca Al-Quran juga. Okay, boleh juga dengan YouTube ke sebagai permulaan. Okay, semoga kita sama-sama dapat beramal lah, tambah lagi dalam bulan Ramadan ni. Okay, thank you. Okay, jumpa esok insyaAllah Kak Nazifa. Saya harap perkongsian hari ni dapat sedikit sebanyak memberi input lah daripada buku ni. Okay, dan kepada yang nak dapatkan buku ni, loose RM27 dan set combo 4 buah buku tu RM108. Boleh dapatkan di kedai buku PTS, di Selayang, Batu Caves, ataupun beli online. Boleh DM saja IG ni atau klik link di bio, dan juga website bookcafe.com.my. So kita jumpa lagi esok untuk buku yang sama. Okay, thank you Mimi, Ika. Jumpa lagi esok. Sorry kalau ada apa yang terkurang. Okay, bye bye, jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.